kantor kat sini. Kita semua besok kat sana lagi. Kat sana ustaz pun tak boleh lah. Ada yang menangis belum ustaz. Orang pening. Tak ada, yang ni tak ada. Tak dapat. Tak boleh. Sebab? Penuh. Kita kan okey je. Nanti langsung buka mulut. Dia tak Saya sesuai dia. tak boleh buat Oh. Ada. Okey. Apa kalau tak ada kita ada masa lagi ke apa? Yang ni lagi macam ni. Gambar tadi lain. Oh, ni Arabia. Kalau faham bahasa Ya, ya. itu kan hijau. Dah, okey. Okey. Boleh kan? Duduk yang tu dia keluar je. Okey, bila dah masuk hitam warna dan ini Azam sistem, saya akan dia akan timbul macam ni dalam hitam warna apa yang ada. Kita akan registerkan dalam hitam warna nanti nombor telefon Saudi, nombor pasport kan. Yang itu dia penting sebab satu nombor, satu pasport. Kalau rosak, hilang, habis. Kena beli yang baru. Tambah lagi RM90 real. Pening tu. Tapi insyaAllah setakat ni tak ada timbul. Cuma sama ada handphone tu di compatible tak dengan sistem kan. Tapi kalau dah semua download tak ada masalah. Okey, apa lagi ada nak? Paparan gambar. Tuan-tuan ada gambar tak? Ada. Gambar muka. Gambar muka ada. Tengok. Itu pada Tak ada. gambar dalam hitam mana? Sebab apa tak ada? Belum lagi. Sebelum bijak Saudi. Itu dah ada lah. Yang ni dah ada. Bukan nak tunjuk tapi kena tunjuk. Sebab kalau benda Begitu. Dia kena macam tu. sistem tu macam tu. Ini gambar saya pada tahun 2015, bukan gambar latest. Ini pasport, gambar yang diambil pada pasport saya. Saya pun tak tahu, tiba-tiba tengok gambar ini gambar 2015, bukan gambar yang baru. Jadi ada tukar singkat nanti baru dia akan. Kalau ambil gambar baru lagi handsome. Aduh, jadi dia akan timbul macam ni. Dalam timbul yang ni, dia akan ada isu permit bawah tu. Okey? Kat sini tak? Okey, ini segi permohonan permit. Okey, yang ni tamarna. Tamarna pun boleh ataupun dalam dua-dua app ni pun boleh, tak masalah. Saya ni. Dia 7 step ya. Dia dalam ni dia ada isu permit. Dalam isu permit ni dia dah tak bagi saya kena masuk. Ulang balik pada mula Ji. Apa lagi? Tak ada sebab kita tak boleh masuk lagi sebab tu tak boleh masuk. Dia tak boleh. Dia tak boleh masuk kecuali buat ikon dia. Mana dah dapat. Nanti bila sampai dekat Dia memang akan cukup. hotel, bila dah ada benda ni, singkat dia masuk, kita masukkan data tu, pasport, nombor. Di hotel. Nanti di hotel masukkan, dia baru sistem tu akan on. Yang cayu sampai pada muda kaki IT, kaki goreng kan. Cepatlah. Jadi kena tolong yang geng-geng yang motorkai kan. Saya itu hari jemaah saya, jemaah Asnaf yang tak pernah pegang Android. 2 hari nak pergi jawatan kawasan masjid belikan handphone. Sampai dekat Madinah, Haji saya tak tahu ini jemaah beli untuk saya. Baru 2 hari saya dapat ni, fresh lagi. Adalah nama-nama dia tu adalah kan. Saya ambil, saya buat. Duduk kat tepi, tak memang tak boleh buat. Panggil anak buah saya, Nazri, settlekan. Dia masukkan data tu, ambil apa semua. Jadi yang mana tahu dia tu boleh bantulah. Jadi dalam okey, dah. Okey. Dalam ni dia ada isu permit. Okey, dia ada isu permit. Permohonan untuk masuk dia ada 6 perkara yang dalam isu permit ni. Okey, satu permit perform umrah, mengerjakan umrah di bahasa Inggeris. Bahasa Arab saya tak boleh kan. Ada hal banyak ada. Tempat kedua entering novel masjid Grand Mosque
masuk Masjid Haram. Yang ketiga, novel Raudah Men. Yang keempat, novel Raudah Woman. Yang kelima, Visiting Prophet. Okey. Dia ada 5 app. Oh 5 je. Okey, 5 aja. Kita nak masuk, kita dah sampai Mekah kan? Saya ingat kita ni andai kita dah sampai ke Madinah, kita sampai Madinah, kita nak masuk ke Nabawi. Masjid Nabawi. Okey. Nah, okey. Ini katakan hotel nak betul dia nak. Hotel kita katalah kita kat sini. Di hotel kita Udah Taibah kat depan ni. Ini Masjid Nabawi, ini payung luar, okey. Ini bucket, okey. Pintu masuk sini 303 ataupun 310 atau 309 di sini. Pintu ni boleh masuk. Kalau perempuan, tempat sembahyang perempuan dekat mana? Dekat sini. Dia bicara. Kat kedai bawah-bawah. Dah habis. Air. Sebelah tu. Jadi hotel mana Ustaz? Bawah. Hotel dekat depan ni. Okey. Okey. Ni Udah Taibah. Cemur tak? Ada udah ni tak Dia dimasukkan. sebab di dalam ni. Yang Saya tutup. okey. Udah Taibah sini, kita berjalan masuk sini, terus masuk sini. Pintu 30. Dekat kat mana kat yang akan jaga? Kat sini dia ada jaga. Ini masjid, kawasan masjid ya. Ini pintu masuk, sini pintu masuk. Belakang dia pintu masuk. Sebelah kiri tak ada. Ini under construction baru. Okey. Kedudukan di Madinah Saya tinggal di Madinah dekat sini. Okey, katalah sini masjid makam Rasulullah. Okey, tugas kita nak masuk Nabawi, Masjid Nabawi. Tugasan kita nak masuk Masjid Nabawi ni. Lepas tu kita pergi ke Madinah. Tapi dalam hadis kata kalau orang yang ziarah Rasulullah, siapa yang hidup ataupun ziarah Rasulullah, kalau aku tak ada pun soalan dia menziarah pun masa hidup. Maka kita menziarah. Okey. Kita masuk. Kalau perempuan, dia boleh berjalan ke sini, masuk sini di tempat perempuan, atau dia boleh cross macam ni. Tempat sembahyang perempuan ni woman, dan juga yang sini belah sini, dan juga di sini di woman. Yang lain tu untuk lelaki. Okey, kedudukannya. Okey. Kita nak masuk ke Raudah dan juga untuk masuk ke sekarang ni dia tak ada masalah. Sebab bagi kita muasasah dia akan bagi gelang hijau. Bila kita nak masuk pun, zaman saya dulu tak ada gelang hijau tu belum establish lagi. Sebab kita turun Madinah, gelang hijau tu di Jeddah. Jadi dia tak bagi, tak sempat nak bagi pada waktu ketika tu. Sekarang ni kita dah beres, maknanya jemaah kita akan dapat gelang hijau. Gelang hijau ni membolehkan kita masuk untuk sembahyang. Tak ada masalah. Bila boleh masuk? Tunjuk je gelang masuk. Cuma kadang-kadang dia akan tengok juga app kita. Ada tak application yang kita masuk tu? Kalau ada, dia akan bagi. Kadang-kadang Haji dia tengok app, dia tak, gambar kita bukan gambar kita kan, dia tak bagi. Dia tak bagi, jangan marah lah. Sebab itu mempersiapkan kadang gaduh-gaduh, tak ada dekat sini lah. Tolonglah kita dah ni nak balik ni, tak ada, tak layan ni. Ni masa pergi ni kita pergi masuk ramai-ramai grup ke atau Okey, untuk kali pertama masuk, okey betul. Untuk kali pertama masuk ke Masjid Nabawi, alright? Dia tengok daripada SIM card saya ni. SIM card ni kalau semua dah settle, dah ada app ni semua dengan gambar masing-masing macam ni, baru saya akan aturkan untuk perjalanan masuk ke Masjid Nabawi. Saya tak nak separuh ikut, separuh dah ada, boleh pergi sendiri ataupun tak nak. Kita untuk kali pertama tu kita akan arrange macam tu. Maknanya berkumpul di sini, ramai-ramai jalan masuk sini, tunjuk kad boleh masuk. Masuk ke Masjid Nabawi pukul berapa kita arrange perjalanan. Okey, itu untuk ni. Untuk masuk ke Raudah, ini Raudah. Raudah ni depan sini. Okey, depan ni Raudah, di sini makam Rasulullah. Okey. Saya pergi bulan 12 itu hari. Daripada pintu 12 ni, dia kena mohon dekat sini, dekat isu permit ni. Isu permit ni dia akan keluar permohonan anda pada bila. Biasanya kita akan ambil, biasalah
katalah pukul, kita katakan 25 bulan 25 bulan 3 kita sampai sana 25 dan 26 bulan 3. Malam tu kita sampai, pagi tu sampai, malam tu kita mohon. Jadi pukul 10 malam. Dia akan bagi 10 malam hingga 10.30 malam untuk masuk raudah tu. Dia ada setengah jam je. 30 minit dia bagi. 30 minit. Okey, untuk masuk ke dalam raudah. Katalah permohonan kita tu diluluskan dalam isu permit. Permit tu lain. Yang muasasah akan bagi, ini pun ada isu juga. Muasasah pun nak masuk, dia bukan atas dasar muasasah dia boleh dapat masuk. Tak juga. Dia nak masuk pun dia kena mohon juga dalam sistem. Kalau sekiranya bulan 1, ada bulan 2 yang lepas, ada jemaah kita terus terang saya cakap miss raudah. Betul? Kita nak bohong apa kan? Sebab orang terlampau ramai. Satu. Kedua, jadual yang kita dapat mohon tu patutnya 14 bulan. Dua, kita bergerak ke Madinah 19 bulan 2. Dia dapat 19 bulan 2 malam ni baru dapat kelulusan. Jadi saya cakap kat dia, bila you sampai je ke Madinah, you dapat je SIM card, you dapat je isu permit ni, you kena mohon individu. Individu boleh mohon, dia tak ada redundant, dia tak ada masalah pun. Saya dulu pun fikir macam tu kalau muasasah bagi. Tapi 2 hari lepas Haji Rahman grup yang baru ni, dia sampai pagi, petang, malam tu dapat. Tak ada masalah pun. Dalam banyak-banyak grup yang kita hantar, ada satu grup je yang miss, tak dapat raudah. Kita pun rasa macam kecewa. Galak. Saya galak. Kenapa jemaah saya tak dapat? Tapi kena ingat, inilah Allah nak uji kita. Tapi kadang-kadang bila Allah uji kita kat sini, dia akan keluarlah semua-semua yang masih dekat Malaysia tu. Silatlah kan. Tak boleh, bukan kata kita tak mohon, tak. Kita mohon, kata sahabat, Ji, kenapa you tak mohon tawakal? Kita mohon. Dalam tawakal dah reject. Tak dapat. Apa tadi macam kita masuk raudah, okay, masuk apa semua. Dia kalau muasasah dia dah jamin kita satu kali Satu, masuk. dia akan bagi. Mana kita sampai kita masuk SIM card, kita apply personally pun kita apply Boleh. juga. Tak ada masalah. Dia tak ada redundant dengan muasasah. Dia tak ada, kalau dah pergi muasasah, tak boleh. Dia tak bertindih lah, dia tak bertindih lah. Tak ada bertindih. Tapi yang kes bulan 2 tu, maknanya muasasah pun punya list jadi lambat kan? Bukanlah dilambatkan, memang kita muasasah mohon tak dapat. Oh, muasasah pun. Dia mohon, bukan every day kita sampai 14 bulan, minta 15 bulan, 16 bulan, tak dapat. Tak tahu. Alright. Mohon tak dapat. Personal pun tak dapat. Muasasah dapat. Muasasah dapat 19 bulan. Sedangkan di malam petang tu kita nak gerak dah. Gerak dah. Malam tu tengah hari tu dapat malam pukul 9 malam. Jadi tak dapat dah. Jadi usaha yang dibuat sebab kita ada wakil kita Ibu Erdan di sana, bantu. Minta malam 18 malam. Mohon minta je sebaik yang lelaki. Okey, kaedah dia untuk masuk ke raudah selain daripada ni, dia akan masuk, katalah dia akan berlaku kat sini. Dia akan macam tu, dia akan masuk ke raudah. Ini raudah. Ini makam Rasulullah depan ni. Terus ke paket, ni paket lah, ni paket. Okey, dia nak masuk ke sini, dia ada macam ada partition. Dia blok 4. 100 orang masuk dengan permit yang ada tu kan. Dia akan pernah tak masuk banyak. 100 orang je. Dia masuk satu part, tunggu kat situ. Dia akan tunggu di sini lebih kurang dalam 20 minit. Dia 10 minit dia akan bagi. Dia jalan 10 minit sampai kat kita masuk ke raudah. Kita keluar raudah, kita dapat sekali makam Rasulullah. Tak ada masalah. Dan tidak masalah. Boleh. Cuma nak dapat masuk ni je lah. Yang ni memang betul-betul. Kenapa nak masuk raudah? Kalau tak masuk raudah boleh tak? Tak apa. Tak ada masalah pun. Taman syurga. Tak boleh jalan kita nak pergi tu memang kita. Kalau you dah dapat peluang nak masuk raudah, ya Allah ya Tuhan, doanya mustajab kat situ. Kan? Tiba-tiba you tak nak masuk. Sebab apa? Okey lah.
Nampak kan? Seolah-olah you berada dalam taman syurga. Di raudah tu dinyatakan akan mengalir air syurga tu, air sungai dalam syurga tu. Memang tak zahir dia tak nampak lah kan? Lahir mengalir air syurga dan mohon di situ airnya yang membasuh muka kita. Duduk masa kita sujud tu, ya Allah ya Tuhan aku memohonlah Kau istiqamahkanlah iman aku ya Allah sampai mati ya Allah. Tempatkan aku doa mak bapak kita, doa apa-apa yang baik-baik semua, doa dalam situ. Allah angkat doa kita tu. Lepas tu tak boleh buat juga kata kena juga. Saya dua perkara, bukan saya nak share, just share. Baru ni adalah dalam WhatsApp nak buat adik ipar saya keantakan rumah tangga. Dah kat 10 tahun suami tak ni kan pojak minta satu je, bagilah kekuatan dekat dia untuk dia proceed. Bukan suruh dia ni kan tak doa kan tak baik tak. Kata seolah terinyai. Kita pun salah nak mintakan yang baik ke tak baik kan. Tapi kita cakap lah ya Allah kau beri petunjuk. Kalau baik bagi dia, kau bagilah peluang kat dia untuk dia bagi kekuatan. Balik saya terus dia proceed. Selama ni kita cakap langsung dia tak follow. Memang dia masing-masing pun ada lah kan. Kita pun bukan nak suruh dia berpisah tak. Kita pun tak begitu. Pasal dia terpenyayang sebab orang kedua dan ketiga. Sebab itulah tu cerita lain. Okay, satu lagi cikgu sekolah Ampangan. Haji minta tolong beritahu dia. Jika sekiranya saya ni saya pun tengah mengandung ni, tengah COVID dah tu, kandung ni gugur. Allah bagi dia dalam keadaan dia lepas satu keluarga kena COVID tu, anak-anak dah ada fitas lah. Dah 4 bulan lebih dekat 4 bulan dah ada dah. Cuma belum ni dia tak ada nyawa dah dia. Soal tak mahu kita izinkan dia. Allah sayang dia untuk dia buang dikeluarkan awal. Mungkinlah macam tu lah. Anggapkan macam tu saya. Saya dapat kat mana? Semayang saya betul-betul di mihrab. Mihrab tu dia masuk. Ni dulu dia gini. Okey Dulu dalam Masjid Nabawi ni imam semayang, ni bilik mayat jenazah kan. Imam semayang di sini depan. Mihrab tu kat mana? Ini jalan ni. Mihrab ni kat sini. Rasulullah tu semayang kat mana? Dekat sini. Bukan kat sini. Jadi selama beberapa ratus tahun bila bangunan tambahan ini dibuat, okey, bangunan ini makam Rasulullah, bangunan dibuat, semua orang sembahyang di mihrab ni sini, jadi sini tempat jemaah sembahyang. 2 tahun lepas kat Saudi ubah balik tempat Rasulullah. Mihrab Rasulullah ni jadi tempat imam, jadi sembahyang ni sembahyang. Sebab apa? Apabila kita menghadap imam ni menghadap ke direct kepada Rasulullah. Kalau dia membelakang, macam membelakang lah kaedah tu kan. Jadi dia ambil sunnah yang Rasulullah tu dekat sini, dan di sini mihrab. Okey. Dekat sini tiang-tiang, okey, yang dalam tu. Okey. Bila tuan-tuan nak masuk ke raudah tu kan, belok dia masuk ke raudah ni. Ni yang saya tengok yang lelaki lelaki yang masuk ke raudah, dia akan dekat sini ada checkpoint. Dekat sini checkpoint. Dekat checkpoint ni lah dia akan tengok kita punya senarai muasasah tu. Tengok malam ni betul tak, hari ni 25 bulan, 26 bulan dia benarkan masuk. So yang lelaki lain, yang perempuan lain. Yang lelaki dia akan masuk ke sini, dia akan check berapa bilangan. Katalah kita masuk 20 orang kan, 20 orang. Dia akan check kira ni. 1, 2, 20 orang. Masuk. Sampai depan ni dia check sekali lagi. Dia akan check. Lepas masuk ni kita akan masuk ke dalam raudah untuk B1. Nanti lepas penuh B1 pergi ke B2, B3, B4. Cukup 30 minit, 20 minit, 10 minit kita akan bergerak daripada B1 ni masuk ke dalam raudah yang ni lah tempat kita. Apa yang patut kita buat dalam raudah ni? Solat semua, taubat, solat, apa segala macam taubat dalam masa 20 minit kita minta dulu. Masa sebelum kita masuk tu, masa dalam raudah ni kita sembahyang je sunat, kita doa. Banyakkan doa dalam raudah. Masa doa masa bila? Doa kita yang paling mustajab masa bila kita doa? Angkat tangan
masa kita sujud. Kita sujud lah. Kita sujud lah, biar-biar dia agak-agak. Janganlah lebih-lebih lah kan. 10 minit dan 10 minit bangun sembahyang dia kan. Sembahyang ajak dia sebagainya. 10 minit dia akan keluarkan kita. Keluar daripada Allah. Keluar. Semua keluar. Keluar, kita akan keluar lah, jumpa lah makam Rasulullah kat depan ni. Terus keluar. Masih jumpa lah makam Rasulullah tu. Sebab kita tak dapat masuk yang pertama kan. Sekali lah. Masa tu yang B tu dia belum dah lagi lah. Belum lagi. Oh. Dia baru standby nak masuk kawasan dia. Satu bas 100 orang. Dia pasal tu lebih kurang lah. Besar. Yes. Dia lebih kurang dalam 40 baris, dia 30 lebih Lama kurang tak macam kita lah. menanti dalam tu 100 orang tu lama. Lama. 10 minit, 20 minit. 20 minit. Dia kena tunggu B yang ni keluar. Oh. Dia 10 minit, 10 minit, Oh, 10 minit dia akan rotate macam tu. Macam kereta lebih lah. 1, 2, 3 kan. Okay. Dia akan keluar masuk dia akan keluar kan. Masuk ke sini, dia keluar ke sini, sorry. Dia keluar ke sini. Ini bucket lah. Saya ambil daripada pandangan depan kan. Ini bucket, dia akan keluar ke sini. Okay. Kita akan lalu sini, akan jumpa makam Rasulullah kat sini, makam Abu Bakar kat sini. Dia bersusun macam tu. Dia mengiring macam tu kan. Dia bagi kita keluar. Tak nampak pun, dia ada satu lubang besar tu je. Tak nampak pun. Jengah kita pun, kita jengah macam daun ni. Dia ada apa? Ada batu kat depan tu, polis kat dalam. Yang kata, tapi jaraknya bukan ni. Ini dinding makam. Ini jalan kita keluar daripada Raudah tadi, masuk tu nampak kat situ. Setelah tu bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itulah, itu dalam buku kita dia lah. Tak payah saya terangkan perjalanan tu. Jadi kat mana kedudukan yang kita nak masuk tu. Kita masuk, kita keluar. Okey, kita dah keluar daripada makam, daripada ni. Muasasah katakan bagi yang pertama, mohon lagi. Dia ada halangan. Selagi mana dia tak kata, dia tak bagi, mana tak boleh lah. Kadang-kadang yang ni selap Rezeki masing-masing. Kadang-kadang waktu maghrib atau waktu subuh, dia akan buka. Dia akan buka. Oh, perempuan saya tak cerita. Dia akan buka. Jadi kalau masa dia buka, itu peluang nak masuk Raudah. Ataupun kadang-kadang dia bagi Raudah, ataupun dia masuk visit prophet dia. Dia lalu depan ni je. Dia lalu depan, dia tak masuk bagi Raudah, dia bagi masuk visit prophet. Jumpa Rasulullah di makam Rasulullah kat dalam depan makam. Kita doa je lah 2 kali. Tapi untuk masuk Raudah, dia masih dalam tu. Tetap masuk 2 kali. Ada jemaah kita dapat masuk 2 kali, 3 kali, 4 kali pun ada. Kita rajin memohon lah. Rajin mohon. Saya cakap, saya kan beritahu rajin memohon dalam ni. Siapa yang nak buat? Diri sendiri. Grup boleh mencadangkan je. Okey, kita akan masuk lagi malam esok. Siapa yang nak ikut? Pukul 9 malam, semua lock pukul 9 malam. Serentak. Jadi kalau katalah 26, 27, okey 27 malam kita masuk pukul 12 malam. Time kita nak ibadah kan. Jangan fikir kali ni aku nak tidur lah. Dekat pinggir lah. Rehat lah. Penat tidur, tak ada salah. Masa kita nak tidur, kita tidur betul-betul. Balik Malaysia tidur. Balik Malaysia tidur. Tapi masa kat sana, masa ni kita lebih ibadah. Buat. Swing. Cuma jaga badan, kesihatan. Sebab metabolism badan kita nanti bila di Mekah dan Madinah dia akan lain. Kadang-kadang kalau sekarang ni dalam waktu sejuk, dia menggigil tu. Jadi kena pakai sweater, kena pakai stokin tu, kena memang betul-betul comfort badan kita. Kalau kita exposekan diri kita dengan cuaca yang tak tu, mungkin hari pertama okey, hari kedua dia dah start. Dia dah start sesama, dia start nak sesak nafas kan. Dia sebab metabolism badan kita. Kadang-kadang sebab kadang dia panas, kita kat sini minum air tak kurang. Kalau kat sana lagi tak nak minum air kan. Kena minum air. Kena banyakkan minum air. Okey. Ini cerita lelaki dah dapat masuk. Dah masuk selesai. Perempuan kat mana? Perempuan kat mana? Tak tahu. Okey. Perempuan, katalah hotel kita kat sini akan dipimpin oleh pembantu kita kat sini, Ibu Wirda. Dia akan bawa, kalau dia ada mutawifah yang ada ni, dia akan bawa atau tidak, kita minta bantuan. Yang ni syarikat akan bantu. Dia akan berjalan. Baru ni dalam grup saya, perempuan ni masuk mengikut pintu 37 sini. Baru ni jemaah yang pergi, dia dikenaki balik tempat asal. Masuk pintu 20,
4 dan juga pintu 25 kat tepi ni. Kat sini. Jadi nak masuk tu dia kena masuk depan dan masuk sini. Jadi kita kena berjalan sama-sama. Dia sama tengah je. Masuk berjalan sini. Jauh tak? Boleh tahan juga lah. Lebih pahala dia. Lebih pahala kan? Setiap langkah tu dikira kan? Memang lah. Kalau nak senang, tak payah pergi di rumah je. Kan? Boleh tak? Pergi kan? Kan? Okey. Hotel kita kat sini. Baru ni hotel kita kat sini. Ada juga. Kan? Baru ni ada hotel yang duduk di belakang sini. Ada yang belakang. Kalau dia duduk belakang, dia pergi depan, jauh. Dia duduk sini, dia pergi sini. Dia nak pergi ke Masjid Bilal sini, dia jauh. Dia kalau yang rugi, dia tak dapat makan sup kaki kambing kat sini. Dekat sini ada dataran. Dekat Masjid Bilal dan Rabah tu, ini Masjid Bilal. Sebelah tu ada dataran Madinah. Belakang Masjid Madinah tu dia ada tempat makan sedap chef. Kaki kambing dia rasa amboi. Sekali makan duduk kan, kita tak nak makan kan. Makan mana, jangan makan. Kita pun dapat program pergi. Enjoy masuk asap ni. Wah, ustaz pergi tak ajak kita orang. Besok tu repeat lagi. Makan dengan sup kepala kambing yang siap buka gitu. Oh, memang special. Bulan puasa tak ada lah. Malam semalam lah. Malam. Okey, tak apa. Buat gila pula kan. Dan ibadahnya makan lah. Tapi rasanya lah. Okey. Perempuan dia akan masuk 24. Dia akan masuk ke dalam. Terus pergi ke depan. Dalam raudah ni dulu. Ini raudah. Ini makam Rasulullah. Ini raudah. Ini tiang-tiang ni. Tiang-tiang. Kenapa dia tiang? Dia ada 8 tiang. Tiang Muhalakah, tiang Taubat, tiang apa ni Aisyah, tiang Jibril, tiang Kabilah. Okey. Tiang-tiang ni biasanya akan tempat Rasulullah sembahyang. Tempat Rasulullah sembahyang dulu. Jadi kadang-kadang kita mengambil tempat sebab kita nak sembahyang tempat Rasulullah. Sembahyang. Okey. Jadi dia akan masuk dari belakang, dia akan masuk ke depan. Dulu masa saya pergi, dia bagi tu ini mihrab. Okey. Perempuan dia bagi macam ni. Sini. Di bawah atas apa mimbar apa tu tempat azan. Dia bagi dulu. Dulu dia buat macam ni. Jadi perempuan tak dapat peluang dapat ke depan. Yang ni dia bagi dulu. Jadi lelaki akan masuk daripada B1, B2 tadi, masuk ke sini, dia akan masuk ke sini dalam raudah. Dia tak berbut, tak macam tahun-tahun lepas sebelum ni. Kalau dulu saya nak masuk ke raudah tuan-tuan, dia dulu kapet ni ada beza tau. Yang ni kapet hijau, dululah hijau, merah. Yang ni kapet hijau. Sekarang ni semua dah hijau. Tak ada beza. Orang kata kapet raudah hijau, sekarang ni semua dah hijau lah. Okey, dulu nak masuk ni dia macam main cop-cop. Lepas tu penuh kan. Nak masuk tu pergi pijak kaki tu. Ni real ni. Ya Allah, depan macam mana lah aku nak dapat ke tidak ni. Aku nak masuk dia. Dulu ramai. Dulu tak ada sistem kan. Siapa arrow dia menang lah. Pacak kaki tu. Pacak kaki. Bila dia nak masuk tu tolak. Kena tolak. Kita dah tak ikhlas lah. Tak ikhlas sebab nak dapat tempat yang baik, doa yang baik, tapi tangan kita Tolak. niku orang. Haji. Okey. Dulu masuk dalam raudah, kita boleh sembahyang macam ni je. Depan tu buntut orang. Dia bukan tempat sembahyang biasa. Orang penuh ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, depan buntut orang ni. Allah. Nak sujud macam mana? Oh ya Allah, aduh, tunjuk. Orang yang sakit jantung pun boleh tarik tau. Sungguh. Jangan. Tapi bila kaedah ni dia buat selapang-lapangnya. Tu ada kebaikan dia.
Kita tak berebut kan. Sekali satu hari saya dah semayang. Lepas semayang tu kita ni kesian kat orang. Ada satu Kazakhstan katnya duduk kat tepi. Nampak ke dia? Itu nampak kita. Haji, okey, ambil tempat. Kita pun bangun ni kan. Lepas kita pun sepatut-patutlah dia pun bangun, keluar, tarik dia. Polis yang ke belakang bawa dia balik. Keluar, terus keluar. Tak lagi dia. Tak nampak belakang ni ada orang lagi tunggu dia. Terus keluar Haji. Oh, tak bagi makaroni tak dapat lah. Dapat. Tarik. Haji, jalan. Wah, dia kadang-kadang Arab memang ganas. Dia bukan ganas. Keras. Haji. Tarik. Tapi kadang-kadang Allah tu jemput you cara lain. Sahabat saya Azamal arwah dah setahun lepas waktu kita. Dia bersama dengan saya dia sejak 2013 dapat pergi ke dalam 2018 18. Sampai ke Raudah ni. Sampai ni malam pertama dia sampai tu dia dah tak sabar. Baik tuan-tuan, ya Allah, kau pergilah ke rumah aku. Dia sampai je Madinah, dulu tak ada sistem telekom kan, tak ada kan. Sampai nak pergi dia malam sampai pukul 11, pukul 12 sebab kalau ikutkan program tu pagi besok kita bawa tu, kita takkan bawa malam tu. Malam tu pukul 12 lebih, pukul 1 dia pergi seorang-seorang, dia dah terlampau 3 nak pergi tu kan. Pergi masuk. Lalu kat depan ni nak ziarah Rasulullah je. Sampai kat situ polis terpanggil, Haji. Yang tu dia kata macam dia nangis. Tak sangka boleh semudah itu nak masuk Raudah. Betul lah cakap. Kadang-kadang kita orang 3 hari pun dah duduk di Madinah nak masuk Raudah yang lapang tak jumpa. Kena rupanya dia apa? Kalau tanya saya, dia kena ada niat dalam hati kita. Ya Allah, ya Tuhan, kau izinkan aku ni masuk ke Raudah. Nanti dia buka jalan. Sungguh ni. Kalau kita kata, alah biarlah ramailah kat Raudah tu, memang akan ramai. 3 hari ada satu cikgu dengan anak dia, 3 anak. 3 hari dah di Madinah, duduk dengan saya Jumaat 2017. Cikgu dah masuk dalam Raudah. Tuan Ustaz, penuh sangatlah Ustaz. Dah 3 hari dah ni. Tak masuk lagi? Tak. Astagfirullahaladzim. Jom ikut saya. Dia semayang. Okay. Bayang taubat ke apa semua kan. Masuk taubat, masuk ambil kasut, bawa semua. Terus masuk. Keluar jumpa saya. Ustaz, kenapa senang pula? Lah, Allah jemput lah. Allah jemput kita nak masuk ke Raudah. Sebab kita dah ada niat. Ya Allah, akan memudahkan urusan kita. Kita dapat masuk. Dapatlah sekali dapat. Dia dapat, dia tahu cara. Masuk. Itu kaedah masing-masing lah. Dulu, tapi dengan permit. Berapa kali masuk, nak kena masuk tu kena mohon permit. Okey? Perempuan kat belakang ni. Kat sini, masuk. Balik ke hotel. Okey, itu hari di Raudah yang apa dah ni? Buat Raudah dah. Belum lagi ni. Okey, tapi faham Right. So, hari kedua di Mekah kita akan buat lawatan luar. Kita pergi ke mana? Quba. Kita pergi ke mana? Pergi ke Uhud. Ladang kurma Uhud, dan kita akan balik semula ke sembahyang kerjakan waktu zuhur di setiap waktu di dalam Masjid Nabawi. Itu wajib tu. Kita balik awal, kita pergi mana pun kita cuba sembahyang secara padu mengikut imam. Sebab digalakkan dalam 40 waktu kan, 40 waktu ataupun kalau ikutkan 8 hari ni, 8 kali 5 kan, 40 waktu ni kita sembahyang padu secara berjemaah dengan imam. Sebab tu kalau jemaah haji, dia kalau pergi sekurang-kurangnya 8 hari. Kalau yang pegawai lah, dia akan kerjakan 8 hari untuk berada di Madinah. Sebenarnya satu yang bawa jadi imam tu Muntawif ke mana? ni? Kalau kita masuk lewat lah, maksudnya bukan waktu dia. Kita dah sampai. Mungkin kata solat pukul 1:30. Kita masuk sampai pukul 2 kan. Jadi siapa yang akan bawa imam? Muntawif akan jadi imam. Memang setiap kali kalau kita masuk lepas waktu yang waktu dia, jadi Muntawif lah. Muntawif lah. Dia akan sembahyang kat situ lah. Okey? Betul. Muntawif berapa orang kan? Muntawif biasa kita seorang muntawif satu bas 25 satu. 25 muntawif satu tu, dan kadang-kadang mungkin ada muntawif yang tugas membantu. Okey. Apa
Apa lagi? Hari kedua kita berada di Madinah. Hari ketiga di Madinah. Tapi dalam tempoh ni permit on. Masuk roda. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima dan hari keenam kita bergerak ke Mekah. Malam sebelum bergerak kita ada taklimat malam. Okey. Kalau ada masalah dalam tempoh 3 hari ni, kita selesaikan kat sini sebelum kita buat umrah. Okey. Jelas. Itu di Madinah. Madinah. J dah bagi J. Okey. Boleh Okey, hari ke-6 kita dah maklum dengan pihak muassasah di Mekah, kita akan masuk pukul berapa di Madinah, di Mekah. Mana ketemu Mekah tadi? Dia perjalanan 6 jam kan? Perjalanan bukan 6 jam. 6 jam ya. 6 jam lah. Okey, daripada Madinah semalam ada perbahasan kita hukum untuk jamak kasar. Jadi dia refer kat saya. Saya pun bukanlah ahli sangat, tapi kita berdasarkan daripada dalam mengaji punya peraturan-peraturan yang terletakkan dalam kitab. Okey. Katakan kita bergerak ke 2 petang. Kita akan buat umrah pukul 12 malam. Ini katakanlah 30 bulan 3. Okeylah katakan. Pukul 10 pagi letak beg dekat foyer. Letak beg foyer. Pukul 2 petang kita keluar dari hotel. Lepas ke Mekah. Jangka masa 6 ke 7 jam bergantung pada keadaan. Kalau Ramadan